Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda, kitab Jawi, muka surat 32, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi rahimahullahu taala, wa amma ar-rusulu alaihimus salatu wassalamu fayajibu fi haqqihimus sidqu. Maka sambung perbahasan berkaitan dengan bab kenabian. Maknanya kita sudah habis dan selesai berkenaan dengan ketuhanan selama 4 tahun. Mana 4 tahun tu dah kenal Tuhan lah. Hanya nak kenal Nabi pula. Maka dia kata wa amma rusulu alaihimus salatu wassalamu fayajibu fi haqqihimus sidqu. Artinya, arti kata dalam kurungan Arab ni ialah Matan Ummul Barahin, itu nama kitab dia. Jadi kitab Melayu kita ni dia mensyarahkan Matan Ummul Barahin karangan Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu taala. Dia kata, dan adapun segala nabi-nabi yang menjadi utusan Allah taala, atas segala mereka itu utusan Allah, bertambah-tambah rahmat dan selamat. Itu doalah alaihimus salatu wassalam. Segala nabi yang menjadi rasul tu, maka wajib pada hak segala mereka itu rasul-rasul. Hak sini makna zat dia lah. Diri rasul tu, diri nabi tu wajib. Wajib apa ni? Wajib akal. Mesti kita terima kata bersifat dengan sidiq. Bersifat dengan sidiq. Tu sifat pertama Nabi. Apa tu sidiq? Yakni muafakat, sepakat, sama berkhabaran yang dibawa oleh mereka itu Rasul dengan barang yang sebenarnya. Barang yang sebenar ni pada realiti. Barang yang sebenar ni kalau terjemah kita realiti. Sekarang lah, hakikat sekarang. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Noktah. Jadi kita masuk bab Nabi ni boleh laju sikit lah. Sebab Nabi ni tak payah mana sangat macam Tuhan tu. Tuhan pun tak payah juga. Yang kita malah jadi payah. Jadi Rasul lebih mudah daripada Allah, daripada ketuhanan lah pembahasan dia tu. Sebab kerasulan dan kenabian ni dia berkaitan dengan manusia, dan kita pun manusia, jadi mudah sikit lah. Jadi dia kata mesti kita terima di akal kata Allah Rasul itu bersifat sidik. Yakni apa maksud sidik? Sidik ni kalau terjemah bahasa Melayu benar. Itulah sidik. Sidik. Sidik Abu Bakar As-Siddiq. Kalau As-Siddiq Abu Bakar yang membenarkan, itu As-Siddiq.
Sidqun, benar. Apa maksud sidqun sini? Muafakat perkhabaran yang dibawa oleh mereka itu rasul, dengan barang yang sebenarnya pada ilmu Allah. Pada Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala, yakni pada ilmu Allah Ta'ala. Yang apa yang berlaku pada realiti di ilmu Allah sama dengan apa yang disebutkan oleh Rasul, apa yang disebutkan oleh Nabi. Tu. Jadi contoh Nabi kata, contohlah Siddiq ni begini. Tak payah contoh Nabi lagi, contoh kita. Kita kata Yuniza di Gong Badak. Okay? Yuniza di Gong Badak. Kita dengarlah kawan tu cakap Yuniza itu di Gong Badak. Lepas tu kita tengok realitinya. Betul tak Gong Badak? Betul lah. Betul tak? Kau tak betul? Betul. Mana pula tak betulnya Gong Badak lah Yunizanya. Kita tengok realiti betul. Itu dia panggil sidqun. Itu dia panggil apa? Sidqun, benar. Cakapan yang benar. Berbeza kalau kita tengok realiti dulu. Kita tengok Yuniza di Gong Badak. Kita tengok, ni Yuniza. Lepas tu pun kita pun dengar orang cakap Yuniza itu di Gong Badak. Hak tu dia panggil Haqqun. Haqqun terjemah Melayu benar juga. Tapi perbezaan kata saja. Tadi sidqun, ni Haqqun, betul. Hak sebenar. Tu beza antara sidqun dengan haqqun. Jadi kalau lihat kepada nisbah kepada dia cakap, kemudian lihat pada realiti, dia panggil sidqun. Lihat kepada realiti dulu, kemudian lihat orang cakap, baru dia panggil haqqun. Haqqun ni yang sebenar. Yang sebenar tu hak tu lah. Iaitu realiti kita tengok dulu Gong Badak di Yuniza. Yuniza di Gong Badak. Lepas tu kita pun melihat orang kata, Yuniza di Gong Badak. Itu dia panggil perkataan yang haqqun. Perkataan yang hak, perkataan yang sebenar. Dia tak panggil sidqun. Jadi itu beza antara sidqun dan haqqun. Dan Nabi SAW dan Nabi-Nabi lain sidqun wa haqqun. Dia itu ada sifat sidik, iaitu nisbah dia itu cakap betul belaka dengan realiti. Dan apa yang dicakap itu realiti berlaku haqqun, betul juga. Bukan makna realiti berlaku lain, Nabi Rasul cakap lain dah. Haqqun tu lawannya batil. Haqqun tu lawannya batil. Batil ni tak betul lah. Kalau sidqun tu lawannya itu kadhib. Kadhib tu bohong. Kadhib tu adalah bohong. Kalau batil tu salah, silap. Tu beza antara batil lawan haqqun, sidqun lawannya kadhibun, ataupun dia panggil bohong. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan wajib bersifat dengan siddiq segala nabi-nabi. Wajib apa? Wajib mesti terima di akal. Tak boleh kita kata nabi-nabi dan rasul-rasul ni bohong. Tak boleh lah. Kerana bohong tu mustahil. Kerana bohong tu mustahil sebab apa? Sebabnya bohong tu salah satu sifat kekurangan manusia. Jadi salah satu sifat kekurangan manusia tidak boleh ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Tak boleh. Jadi kalau siapa i'tiqad Allah Ta'ala itu bohong, siapa i'tiqad nabi-nabi dan rasul-rasul itu bersifat bohong, maka hukum dia fasiq. Dosa. Bahkan kalau menafikan kebenaran rasul jadi kufur pula. Boleh jadi kufur. Jadi tidak boleh mensifatkan apa-apa kekurangan pada Nabi dan Rasul, takut boleh jadi kufur. Bila kufur tidak sah iman. Bila tidak sah iman, tidak sah ibadat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan wajib bersifat dengan siddiq segala nabi-nabi yang menjadi utusan daripada Allah itu juga. Nabi satu benda, jadi utusan satu benda lain. Jadi utusan dia panggil Rasul. Nabi tak mesti Rasul, Rasul mesti Nabi. Itu kaedah dia. Setiap orang yang menjadi Nabi tak mesti Rasul. Setiap orang yang menjadi Rasul pasti Nabi. Jadi kalau 25 orang Rasul tu pasti Nabi belaka. Tapi belum tentu selain daripada 25 Rasul itu Nabi dia jadi Rasul. Belum tentu. Contohnya Nabi Daniel. Nabi Daniel bukan Rasul, dia Nabi saja. Nabi Ezekiel tu Nabi saja, bukan Rasul.
Nabi Yusuf itu nabi lagi pula rasul. Nabi Adam alaihi salam, dia itu nabi lagi pula rasul. Gitu Jadi jumlah nabi dan rasul tu pandangan mu'tamad, tawakuf, tak tahu berapa jumlah sebenar. Cuma ada pandangan lain kata jumlah rasul itu 313, ada yang kata 314, ada yang kata 315. Kalau jumlah nabi pun sama juga, tawakuf, wallahu a'lam, hakikat sebenar berapa ribu. Cuma ada ulama yang membilangkan dia sekati 2 laksa 4,000, iaitu 124,000 nabi. Sekati 2 laksa 4,000, 124,000. Tu cara sebut dia. Formula dia. Sekati 2 laksa 4,000. Apa tu sekati? Sekati 1. 2 laksa 2 lah. 4,000, 124,000. Tu bahasa kitab tu, dalam kitab Miftahul Murid. Tak tahulah saya kat sini ada juga kot. Dia tak tahu lah dia pakai bahasa sekati ke mana, tak tahu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata dan wajib mana tadi? Dan hanya sahaja disimpankan oleh musannif. Disimpan sini bukan simpan buku macam tu, bukan. Simpan ni makna membataskan. Ni kitab lama. Disimpan ni makna dibataskan, dihadkan. Tu maksud itu maksud disimpan di sini. Dia terjemah daripada bahasa Arab sebiji, hasara yahsuru hasran, batas, had. Dia kata hanya sahaja disimpankan, dibataskan, dihadkan oleh musannif, oleh pengarang atas segala nabi-nabi yang menjadi utusan. Sebab apa? Kerana bahawasanya setengah daripada barang yang lagi disebutkan oleh musannif sini Imam Sanusi lah, pengarang kitab asal, iaitu Imam As-Sanusi, yang kurungan bahasa Arab tu musannif. Musannif ni pengarang. Lagi disebutkan oleh musannif itu tabligh, noktah. Sekarang ni dia kata dekat matan tu dia kata wa ammar rusulu, dan adapun rasul-rasul. Bila sebut rasul situ, bila masuk rasul situ makna khusus pada orang yang menjadi rasul dan nabi, bukannya orang yang menjadi nabi dan tak jadi rasul. Seolah-olah macam tu lah. Adakah orang yang menjadi nabi tak jadi rasul ni tak ada sifat sidqun? Situ persoalan dia. Jadi dia pun kata, musannif kita Syekh Sanusi ni hanya membataskan rasul tu sebab sekali lagi kita akan bahas salah satu sifatnya lagi, tabligh. Tabligh ni makna menyampaikan. Sifat pula nabi-nabi yang bukan rasul, dia tidak disuruhkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan syariat, kerana dia untuk diri dia. Bila diturunkan wahyu, diturunkan perintah dan sebagainya untuk diri Nabi saja, bukan untuk disampaikan kepada umat. Itu Nabi. Nabi ni wahyu dia dapat, wahyu dia dapat, tapi untuk beramal diri sendiri. Itu Nabi. Kalau Rasul ni wahyu dia dapat untuk beramal diri sendiri dan mesti sampai pada orang lain benda yang Allah suruh sampai. Jadi sebab itulah di sini dia kata rasul secara khusus. Dia tidak sebut nabi sebab apa? Sebab nabi tidak disuruh untuk tabligh, untuk menyampaikan. Soalan lagi, kalau Allah Ta'ala tak suruh menyampaikan, adakah dia tidak boleh bersifat tabligh? Itu pula. Jawapannya boleh dan mesti wajib juga. Nabi itu bersifat tabligh, bersifat menyampaikan sesuatu. Itu soalan pula. Dah, kalau dia bersifat tabligh, kenapa dia tak sampaikan? Kerana Allah Ta'ala tak suruh sampai. Itu ya. Itu. Jadi Nabi-Nabi pun ada sifat tabligh, tetapi sifat tabligh itu tidak zahir, tidak nyata sebab Allah Ta'ala tak suruh sampaikan. Kalau Allah Ta'ala suruh sampaikan, dia sampaikan tak? Dia sampaikan lah. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala tak suruhkan dia sampai. Maka semata-mata dia untuk amal diri sendiri sahaja. Dia tidak perlu menyampaikan kepada orang lain kerana tidak ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada orang lain. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka tabligh itu, tabligh tu menyampai tu lah, menyampai tu,
tiada bersifat dengan dia dengan tabligh melainkan segala nabi-nabi yang menjadi utusan. Tidak ada nabi-nabi yang bukan rasul ni tidak bersifat dengan tabligh ni, maksudnya tidak bersifat dengan tabligh secara zahir. Secara zahir tidak bersifat dengan tabligh sebab tidak menyampaikan. Tapi kalau Allah suruh sampaikan, dia bersifat dengan tabligh, dia bersifat dengan tabligh. Tu maksud pengarang kita. Bukan makna nabi-nabi yang bukan rasul ni dia tidak bersifat dengan tabligh. Tak. Dia bersifat juga dengan tabligh, cuma tidak zahir, tidak nyata. Sebab tidak disuruh, tidak diperintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan. Dia tak sampai. Kalau disampaikan jadi khianat pula. Kalau disampaikan jadi khianat pula, jadi dosa pula sebab tak ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke situ pula. Begitu juga rasul-rasul, kalau dia bersifat dengan sifat tabligh, bersifat dengan sifat menyampaikan, dia hanya menyampaikan apa yang Allah Taala suruh sampai sahaja. Dia tidak akan menyampaikan benda yang Allah Ta'ala suruh sampai. Jadi dia ada 3 benda. Ada yang Allah Ta'ala suruh sampai, maka dia mesti sampaikan. Mustahil pada akal kita kata Allah Ta'ala itu suruh sampaikan, dia tak sampaikan. Mustahil. Dan yang kedua, mestilah dia menyampaikan, yang kedua diberi pilihan kepada Rasul tu untuk sampai pun boleh, untuk tidak sampai pun boleh. Jadi atas Nabi lah. Dia nak sampai, sampai. Dia tak mau sampai, dia diam. Selesai. Ada yang ketiga pula, menyampaikan ni dari sudut tak boleh menyampaikan kepada orang lain, melainkan dia seorang saja. Nabi seorang saja boleh, hak lain tak boleh. Allah Ta'ala tak benarkan dia sampaikan kepada orang lain, maka dia tidak akan sampaikan kepada orang lain. Jadi sampaikan kepada orang lain ni atas dasar perintah Allah Ta'ala. Jadi tidak kenalah sikit kalau orang kata semua benda Nabi sampai dah. Belum tentu. Semua benda yang Allah Ta'ala wahyukan disampaikan belaka dah. Belum tentu. Sebab benda yang menyampaikan itu terbahagi 3. Benda yang Allah Ta'ala suruh sampai kepada umat, benda yang Allah Ta'ala tak suruh sampai kepada umat, benda yang Allah Ta'ala suruh beri pilihan kepada Nabi untuk sampai ataupun tidak kepada umat. 3. Jadi mestilah Rasul tersebut mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata setengah ulama, bermula segala nabi-nabi yang menjadi utusan itu 313. Ni dah masuk dah bilangan nabi. Ni bukan pandangan mu'tamad, ni pandangan dhaif. 313. Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia bagi tahu kata, dia senaraikan 313 rasul. Dia senarai dalam kitab yang khusus, saya lupa dah nama kitab tu. Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah, dia senarai 313 orang rasul, nama sekali. Begitu juga Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, juga disebut nama rasul satu-satu sejak daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam 313. Tapi 313 ni bukan pandangan mu'tamad. Kita kata tadi, pandangan mu'tamad tawakuf. Tawakuf ni mana kita tak boleh cakap berapa bilangan dia, asalkan kita beriman kata Allah ni ada Nabi, ada Rasul. Itu secara umum. Yang secara khusus, secara terperinci, wajib beriman 25 orang Rasul. Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Muhammad. Sekira-kira kalau orang kata Soleh ni Nabi, Rasul ke tak, kita kata tak, kufur. Tak payah hafal. Dalam kitab Nurul Zalam, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut, tak wajib hafal, tak wajib. Tapi wajib tahu ya. Sekira-kira kalau orang tanya, Yusuf ni Rasul tak? Bukan Rasul lah. Tapi dia nafikan dia tu Rasul, tapi Ilyasa ni Rasul tak? Rasul. Boleh beriman. Tak payah hafal. Kalau hafal berat pula. 313. Dan kata setengah mereka itu ulama 314. Ni pun pandangan dhaif. 314. Dan kata setengah mereka itu ulama 315. Itu dhaif belaka ni. Ada yang kata 313, ada yang kata 314, ada yang kata 315. Pandangan mu'tamad tawaquf. Ulang 3 kali lah.
Tawakuf tahu dia? Wallahu a'lam. Itu tawakuf. Sebab apa wallahu a'lam tu pandangan mu'tamad? Sebabnya begini. Kalaulah pada hakikatnya ada 315 rasul. Kita i'tiqad 313. Makna kita tidak i'tiqad lagi 2 rasul. Bahaya. Ataupun hakikat dia 313 rasul. Kita i'tiqad 314 ataupun 315. Makna kita sudah mengiktiraf 1 ataupun 2 rasul yang bukan rasul. Maka pandangan mu'tamad tawakuf. Cuma yang wajibnya yang terperinci kita tahu 25 rasul tu lah. Dengan nama-nama tu. Sama juga dengan malaikat saja. Dan bersalah-salahan pula mereka itu ulama pada bilangan segala nabi-nabi yang tiada menjadi utusan, yang tak jadi rasul. Nabi tapi tak jadi rasul. Maka kata setengah mereka itu ulama bahwasanya segala nabi-nabi yang tiada menjadi utusan itu sekati 2 laksa 4,000. Tu lah tadi. Sekati 2 laksa 4,000. Bukan laksa Penang, laksa Terengganu, bukan. Tu sekati ke 2 kati sekilo tak ada lah. Bukan itu. Ni peseng nak ingat formula. 1, 2, 4,000. Tu jumlah Nabi. Tu pun bukan pandangan mu'tamad lah. Dia kata dah pandangan mu'tamad tawakuf. Ni bilangan yang dibilang saja. 124,000. 124,000 inilah bilangan jumlah bulu janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. 124,000. Tu disebut dalam kitab syarah kepada Safinatus Shalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Tak silap nama kitab tu lah. 124,000 jumlah janggut bulu Nabi SAW. Bulu janggut Nabi SAW 124,000. Mana tebal janggut Nabi tu. Tu. Macam mana 124,000? Tak ada kata apa. Macam mana boleh kira? Sahabat dia perhati Nabi buat kan? Sahabat yang perhati Nabi ni, yang boleh perhati Nabi, yang berani perhati Nabi satu-satu ni, budak-budak. Orang-orang dewasa macam Abu Bakar ke Sayyidina Umar ke, dia nak tengok direct itu malu. Dia nak tengok direct itu malu sebab dia Nabi. Hormat adat dia tu tak tengok direct lah. Jadi kalau budak-budak dia tengok direct kepada Nabi, dia kira uban berapa, janggut berapa lah. Kalau kita pun tak kira, kita pun tak tahu berapa lah tu. Kita pun tak kira. Tak payah kata berjanggut. Ni bawah bibir ni, anfaqah dia panggil. Cuba bilang berapa lah. Tu pun tak bilang tu. Ni janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jumlah janggut Nabi 124,000. Kalau 313 Nabi 313 rasul tadi tu bilangan perang Badar. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan kata setengah mereka itu ulama sekati 2 laksa 5,000. Tu pandangan kedua. Apa dia? 125,000. Begitu. Sekati 2 laksa 5,000. Yang ni 125,000. Tambah 1,000 lah pada tadi. Tu Dan kata setengah mereka itu ulama 10 kati dan 2 kati. Sudah. 10 kati dan 2 kati ni. Yakni apa tak faham? Apa sekati dan 2 kati? Yakni 12 kati, 12 kati. Apa 12 kati? 12,000. Itulah. Main kati-kati ni benda ni. 12 kati 12,000 lah. Tadi sekati 2 laksa 5,000 124,000. Sekati 2 laksa 5,000 125,000. Bukan. Silap. 12 kati ni apa kita pula pening. Sekati 2 laksa 4,000. Kalau 12 kati sekati 2 laksa 4,000 124,000. Ni kira 1,200,000. Itu. Allah lah. 1,200,000. Yang sekati tu kat depan sekali tu. Kan depan sekali sekati 2 laksa 4,000 124,000. Sekati 124,000. Kalau 12 kati 12 kati tu mana 1,200,000. Gitu. Allah banyak. Situ. Dan kata setengah mereka itu ulama 10 kati dan 4 kati. Apa 10 kati dan 4 kati? 14 kati. Apa dia? 1,400,000. Gitu. 1,400,000. Itulah.
Dan 2 laksa 4,000. Oh, bukan setakat 1,400,000. Tambah lagi 2 laksa 4,000. Maknanya apa? Maknanya 1,604,000. Oh, jauh oh, payah. Tu semua qadha'in belaka tu. Tu yang pasti ya. Biasanya orang main 124,000 ya, ataupun 125,000. Ni jarang-jarang lah. Sebab ni kitab pertengahan sikit, jadi dia sebut belaka. Kesimpulannya, tawakuf saja. Bilangan Nabi yang sebenar wallahu a'lam, tak tahu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula segala qaul yang tersebut itu, tiada boleh kita pegang satu daripadanya. Buat penat kira-kira, tak boleh pegang. Sebab apa tak boleh pegang? Sebab dhaif. Tu ya. Bukan suruh tak boleh pegang tu, mana kalau kita pegang tu jadi kafir ke apa, bukan. Maknanya kita tak selamat lah nak pegang pendapat tu, sebabnya kita tak tahu hakikat dia berapa ratus ataupun berapa jumlah sebenar Nabi, tak tahu. Pandangan mu'tamad, kita beriman ada Nabi bagi Allah. Berapa jumlah? Wallahu a'lam. Yang kita tahu, wajib tahu secara terperinci 25 tu. Tu ya. Tu. Sebab bukan semua Nabi-Nabi yang Allah cerita dalam Quran, tidak. Bukan semua Nabi yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Ada zaman Rasul yang sezaman, ada zaman Rasul yang tak sezaman. Contoh zaman Rasul yang sezaman ialah Nabi Lut alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sezaman. Sebelum ketika mana Nabi Lut alaihissalam minta doa supaya turun bala kepada kaum dia, maka 2 malaikat gilah dekat tempat tu. Sebelum pergi tempat tu, singgah rumah Nabi Ibrahim. Singgah dalam rumah Nabi Ibrahim nak bagi tahu kepada Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika itu umur dia 120 tahun. Isteri dia Sarah tu, Sayyidina Sarah tu umur dia 90 tahun. Mereka tu bersedih sebab tak dapat anak. Doa-doa tak dapat anak. Dia teringin nak anak. Maka 2 malaikat tu sebelum pergi hantar bala ataupun musibah dekat kaum Nabi Lut tu, dia pergi rumah singgah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun jenis orang Rasul yang sangat-sangat meraihkan tetamu. Maka dia sembelihlah kambing. Masak, tengok-tengok tak makan kawan. Rupa-rupanya malaikat. Dia tak tahu. Dalam Quran sebut, dia mengaku kata dia ni malaikat, baru Nabi Ibrahim tahu dia malaikat. Malaikat tak makan sebab tak ada nafsu. Dia tak makan. Lepas tu dia buat apa mari tu? Dia nak bagi tahu kata nanti Sarah ni akan mengandung anak. Akan mengandung apa? Mengandung anak. Maka Sayyidina Sarah ketika itu bila dengar hal tu keluar haid. Fadhahika, keluar haid. Ada yang terjemah fadhahika tu dia seronok, gembira, ketawa. Ada yang kata dhahikat tu makna dia berhaid, dan dhahikat tu salah satu daripada nama haid. Kalau dalam kitab ilmu haid, salah satu nama haidnya adalah dhahik. Asal daripada firman Allah Ta'ala fadhahikat tu. Fadhahikat tu khilaf nak tafsir apa. Dia seronok ketawa ke, dia haid ke, khilaf. Maka dia haid, haid boleh beranak. Ngandunglah Nabi Nabi Ishaq alaihi salam. Kalau Sayyidina Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq tu pak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam ni pula ada adik-beradik dia nama Ais. Ketika mana Nabi Ishaq dan isteri dia nak mengandung, dia mengandung beranak kembar. Nabi Yaqub seorang dengan saudara dia seorang lagi. Dua-dua ni balah dalam perut mak dia. Tak ada kisahlah balah kerana mak dia dengar perbalahan tersebut. Mana dengar itu? Tak tahu. Dia dengar Nabi Yaqub sedang berbalah dengan saudara dia seorang lagi dalam perut. Nak keluar, siapa nak keluar dulu? Jadi ada seorang saudara Yaqub yang namanya Ais tu, belum bagi nama lagi lah. Yang namanya Ais tu, dia nak keluar dulu. Nabi Yaqub kata tak boleh lah, aku nak keluar dulu. Lepas tu Ais tu pula kata kalau mu tak bagi aku keluar dulu, aku nak keluar kau rusuk mak aku. Maka Nabi Yaqub AS laranglah, sebab itu boleh membunuh mak aku. Duk balah lah tu. Duk balah siapa nak keluar dulu. Maka Nabi Yaqub AS pun suruhlah kawan itu saudara Datuk Ais tu keluar dulu. Keluar, mak dia tahu perbualan tersebut dalam perut lagi.
Maka mak dia namakan orang yang keluar dulu tu Ais. Ais tu mana asi, orang yang bermaksiat. Nama jahat dah. Yang seterusnya keluar Nabi Yaqub alaihi salam. Yaqub lah. Dan Ais ni ketika dia besar memang buruklah akhlak dia tu. Dia dengki dengan Yaqub lah, macam-macam. Buat jahat dengan orang. Sejak kandungan lagi dah jahat dah. Besar pun jahat. Sehingga kan Nabi Yaqub dia nak bunuh Nabi Yaqub. Maka mak dia suruh lari pergi tempat lain. Namanya Kanaan. Dekat-dekat Palestin sekarang. Maka hiduplah Nabi Yaqub di sana. Maka Nabi Yaqub pak kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam ada anak lagi, nama dia Ayub, tak silap. Nabi Ayub alaihi salam rasanya pak dia Nabi Yusuf. Tak silap. Kalau Nabi betul okey. Kalau Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam anak dia Nabi Sulaiman. Itu anak-anak lelaki rasul-rasul. Jadi keturunan Nabi Ishaq tu banyak rasul. Keturunan Nabi Ismail ni tak banyak rasul, terus kepada Nabi SAW. Nabi SAW lah rasul dalam keturunan Nabi Ismail. Hal lain tak ada. Tapi Nabi Ismail, Nabi Ishaq banyak keturunan rasul lepas pada tu. Nabi Yaqubnya, Nabi Yusuf, Nabi Ayub lah macam. Baguslah teliti kisah-kisah rasul. Ada orang buat peta lah lagi. Peta nasab rasul. Boleh tu. Qaul tu mu'tamad ke tak? Okey, kalau Nabi SAW, kalau nasab Nabi SAW sampai Nabi Ibrahim, itu mu'tamad. Sampai lah. Ya bukan? Nasab Nabi SAW daripada Nabi SAW Muhammad sampai Adnan, hak tu sah, mu'tamad, memang Nabi sebut. Daripada Adnan tu zaman Nabi Musa. Tu. Muhammad bin Abdullah bin sampai Adnan. Adnan tu zaman Nabi Musa. Lepas tu Adnan bin sampai Ismail bin Ibrahim, hak tu khilaf. Hak tu khilaf. Ibrahim sampai Adam lagilah khilaf. Ibrahim sampai Adam lagilah khilaf. Jadi kalau orang yang buat peta tu, yang nama-nama tu, hak tu salah satu pendapat lah. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dia ada bin kan Nabi SAW sampai Adam ada. Punya banyak lah, berapa keturunan tau, bawah puluh ingat bin. Boleh apa nama pelik-pelik nama nak sebut payah. Nama macam putih ada. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bermula segala qaul, segala pendapat yang tersebut itu tiada boleh kita pegang satu daripadanya daripada pendapat tadi. Maka qaul yang dipegang, kalau kita Jawi dia ada ya tu, baca yang dipegang yang dipegang. Indonesia cara itu dipegang. Bahwasanya bilangan segala mereka itu nabi yang bukan rasul tu tiada tertentu di dalam satu bilangan. Bukan setakat nabi yang bukan rasul, bahkan nabi yang rasul pun tidak tertentu, mana tidak terbatas dengan beberapa bilangan. Hanyalah Allah Ta'ala lah yang mengetahui akan banyak mereka itu rasul dan nabi. Itu serah pengetahuan nabi dan rasul berapa ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita hadkan. Itu pandangan mu'tamad. Nak selamat gitu lah. Kerana firman Allah Ta'ala bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Artinya setengah daripada mereka itu rasul, orang yang aku ceterakan. Cetera makna ceritakan atas engkau, dan setengah mereka itu rasul, orang yang tiada aku ceterakan dia, yakni aku ceritakan dia atas engkau. Ni ayat yang jelas. Sebahagian nabi rasul yang Allah cerita, ada yang Allah tak cerita, ada yang Allah tak cerita. Nabi Ezekiel, Nabi Daniel, tu nabi belaka tu, tapi tak tahu apa cerita, ujung pangkat tahu. Ada qil, sebahagian pandangan ulama dalam kitab Ad-Durrus Tsamin sebut, ada di kalangan rasul yang pertama di kalangan jin tu Yusuf nama dia. Tapi itu bukan pandangan yang qat'i yang boleh kita pegang. Itu sekadar pandangan. Sebelum Nabi Adam turun tu ada dah rasul di kalangan jin namanya Yusuf. Tapi itu bukan di akidah, tak ada.
maka wajib kita percaya dengan ijmal. Ijmal ni umum. Kita percaya secara umum, secara rata kata akan bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa nabi-nabi yang tiada menjadi utusan, melainkan segala nabi yang 25 nokta. Itu. Jadi kita wajib percaya, beriman ada bagi Allah nabi, ada bagi Allah rasul. Tapi secara umum lah, mana kita tidak tentukan berapa bilangan dia. Kecuali hak 25 rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim sampai habis. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Nuh alaihissalam daripada anak Sam. Kalau orang putih nama Sam. Sam tu asal pada bahasa Arab. Sam tu anak Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu daripada anak Nabi Nuh alaihissalam namanya Sam. Ikut nak baca kan Sam ke Sam, bahasa Arab Sam. Kalau baca imalah Sam. Itu. Tu. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ada beberapa anak lah. Yang mana setiap anak tu memberikan keturunan yang beza-beza. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan pastinya Nuh tu anak keturunan Nabi Adam lah. Takkan keturunan jin pula. Habis. Daripada Allah Ta'ala, 20 saja daripada Allah Ta'ala tu wajib kita tahu secara terperinci. Wajib kita ketahui segala mereka itu 25. Itu wajib lah. Itu wajib tahu secara terperinci satu-satu. Okey, apa Nabi tu? Dia boleh baca laju ke? Pertama sampai ke 25 nama Nabi ni. Pertama, mereka itu Rasul tu Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam. Okey, Nabi Allah Adam alaihissalam Rasul tak? Rasul. Nabi Nuh alaihissalam Rasul tak? Rasul. Tapi kenapa dia panggil Nabi Nuh tu Rasul utama? Sebab Nabi Adam alaihissalam dia punya Rasul dia itu bukan membantras syirik. Orang Rasul pertama yang membantras syirik Nabi Nuh alaihissalam. Sebab tu dia panggil Nabi Nuh tu Rasul utama. Bukan bermakna Nabi Adam alaihissalam bukan Rasul. Tidak. Nabi Adam alaihissalam hanya berdakwah dan menyampaikan risalah pada anak-anak dia lah. Anak dia ada 40 orang. Dengan Sayyidatina Hawa alaihissalam. Dia sekali beranak, kembar 2 orang. Sekali beranak, kembar 2 orang. Mana beranak 20 kali. Umur Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun. Penat hidup. 1000 tahun. Dia hidup dengan Sayyidatina Hawa alaihissalam. Dan dia punya syariat bolehlah dia tu menikah dengan sesama adik-beradik. Tapi adik-beradik kembar yang berbeza. Tidak boleh kembar yang sama. Contoh dia keluar sekali, lelaki perempuan kembar. Dia tidak boleh kahwin 2 orang ni. Dia kena kahwin kembar lain. Bila keluar lahir yang lain. Gitu. Antara anak Nabi Adam alaihissalam namanya Syith. Nabi Syith alaihissalam. Nabi juga. Tapi Nabi Syith bukan Rasul. Dia ada suhuf. Lembaran-lembaran kertas daripada wahyu Allah Ta'ala dia panggil suhuf. Yang saya kita akan bahas dalam bab beriman kepada kitab Allah. Salah satu kitab Allah dia panggil suhuf. Suhuf ni helaian-helaian kertas. Bukan kitab macam Quran, macam Zabur, macam Injil, macam Taurat. Bukan. Alaihissalam. Keduanya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ialah salah satu Nabi yang hidup sampai sekarang. Tapi dia berada di atas langit. Tak boleh jumpa lah. Boleh jumpa lah. Tak boleh. Dia ada atas langit. Allahu Akbar. Nabi Idris alaihissalam dalam kitab Kifayatul Muhtaj sebut bila kiamat dia tidak hancur. Sebab dia sudah mati, dia sudah pernah merasai mati. Dia ni orang yang alim. Nabi Idris alaihissalam orang yang alim, orang yang banyak pengetahuan. Sehingga dia nak tahu sakit mati lagu mana. Dia minta kepada malaikat suruh matikan dia. Dia nak tahu sakit mati lagu mana. Tapi dia minta kepada malaikat suruh bawa masuk balik nyawa tersebut. Maka dia minta izin kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun izin. Maka dia mati sekejap masuk balik. Maka dia pernah merasai mati. Bila pernah merasai mati, dia tidak akan mati dah lepas bila berlaku kiamat. Dia salah satunya makhluk yang kekal apabila berlaku kiamat. Gitu Nampak pelik tapi benar.
Nabi Idris AS pernah lah jumpa Nabi SAW ketika Isra Mi'raj tu. Pernah. Jadi ada 4 Rasul yang hidup sampai sekarang. 4 Nabi yang hidup sampai sekarang. Bukan Rasul, 4 Nabi. Pertamanya Nabi Idris, yang kedua Nabi Isa AS. Lagi juga. Dia akan turun di akhir zaman nak menentang Dajjal. Yang 2 lagi di atas bumi, iaitu Nabi Khidir AS dengan Nabi Ilyas AS. Kat mana? Tak payah tanya. Nak WhatsApp ke nak tele tak ada. Tu hanya orang yang dikurniakan Allah Taala saja akan jumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Para ulama banyak kali jumpa Nabi Khidir alaihissalam bimbang. Ada dalam kitab Sirajul Huda itu Sirajul Huda tu, tapi dia jumpa dalam mimpi itu. Yang para ulama dia mengajar satu hari, ada orang tanya, Allah Taala tengah buat apa sekarang? Jadi Syekh tu diam sebentar, tak tahu nak jawab apa. Kalau dia suruh tangguh, esok baru dia jawab. Mimpi balik dulu. Apa nama tu? Malam tu baru dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu dah jawapan dia, Allah tengah buat apa. Kemudian esok hari orang yang tanya tu mari semula. Dia nak jawapan, adalah kitab Sirajul Huda lah. Kita dah baca. Dia pun bagi jawapan. Maka orang tersebut bagi tahu kata, kirim salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejut dia. Ke mana dia tahu kata dia ni mimpi Nabi? Sebab dia tu Nabi Khidir. Yang tanya tu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam dia ada ilmu laduni. Dia tahu benda yang orang lain tak tahu. Tu kisah dengan Nabi Musa alaihissalam dekat surah Al-Kahfi panjang lebar tu. Yang Nabi Khidir kata, mu nak ikut aku ni mu senyap. Jangan bantah. Kalau bantah, mu tak yang ikut aku lah. Maka pertama dia banyak kali dia buat benda-benda pelik yang Nabi Musa nampak macam haram. Zahir macam haram, dia pergi bunuh orang. Tak mampu itu, bunuh orang. Tak boleh bunuh orang. Dia pergi cakap tu. Nabi Khidir alaihissalam tak bagi jawapan. Dia kata dia ikut je. Dia pun diam. Lepas tu dia pecahkan kapal pula. Dia pecahkan kapal pula, tenggelam kapal. Nabi Musa bagi tahu lagi, benda ni benda yang dilarang Allah Taala ni, merosakkan hati orang. Kemudian sudah. Sampailah sampailah dia ulang sebanyak 3 kali dia protes, dia pun bagi tahu sebab apa dia buat begitu. Panjanglah cerita dia. Baru Nabi Musa tahu kata betul lah Allah Taala sebut ada orang yang lebih tahu daripada aku. Sebab Nabi Musa dia mengatakan aku orang paling alim. Lepas tu Allah Taala tegur dia kata ada orang lebih alim daripada aku. Iaitu siapa dia? Nabi Khadir alaihissalam. Dia pun jumpa Nabi Khadir dan berlaku sungguh perkara tersebut dan nyata pada diri dia ada orang lebih alim daripada dia. Iaitu Nabi Khadir alaihissalam diberikan ilmu laduni yang tak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu tak payah belajar dia tahu. Dia carilah. Memang takkan dapat. Itu kurnia Allah Taala. Dia kata, gitu. Tak main kuliah apa ni. Tu ilmu laduni sudah. Yang gitu. Tu untuk Nabi boleh ya. Dan ketiganya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam terkenal pada mana? Dia hidup 950 tahun. Dia hidup 950 tahun. Kurang 50 tahun saja Nabi Adam. Dia hanya dalam kitab tafsir Ibn Kathir, dia hanya boleh mengajak orang ke arah Islam tu sebanyak 80 orang je. Sebanyak 950 tahun. 80 orang je ikut dia. Hak lain semua kufur. Maka disuruh buat kapal oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan masuklah buah banjir. Tenggelamlah semua manusia situ kecuali orang yang naik bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan keempatnya Nabi Allah Hud alaihissalam. Dan kelima Nabi Allah Salih alaihissalam. Nabi Allah Salih alaihissalam dia ada beberapa adik-beradik, 12 adik-beradik. Daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Pak dia Nabi Yaqub alaihissalam nikah banyak, lebih daripada satu. Dia Yusuf dengan Bunyamin, adik-beradik itu satu ibu. Yang 10 beradik lagi, ibu yang lain. Yang 10 beradik lagi deki pada Nabi Yusuf AS, buang dia waktu kecil di telaga yang dalam. Sehingga orang mari singgah, orang ambil Nabi Yusuf pergi bawa ke Mesir. Sampailah dia jadi pemerintah di Mesir, dia nak jumpa pak dia balik. Gitu cerita panjang lah. Kita dah baca kitab Jam'ul Fawaid, cerita Nabi Yusuf, lebih kurang 40 lebih muka surat. Kitab Jawi 40 lebih muka surat. Agak-agak bila tahun boleh habis. Ni pun 32 muka surat 4 tahun dah.
Keenamnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni nisbah kalau Nabi Saleh ni ialah moyang dia. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Rasul lah kot. Keturunan Rasul lah kot. Tu Dan ketujuhnya Nabi Allah Lut alaihissalam. Lut alaihissalam sanak saudara Ibrahim. Dia hidup sezaman. Sanak saudara Ibrahim. Tak ingat dah hubungan dia apa dia. Saudara ke sepupu tak ingat dah. Dan kedelapan Nabi Allah Ismail alaihissalam, hak tu anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu jelas lah anak Nabi Ibrahim daripada Sayyidina Hajar. Yang Nabi Ismail ketuk-ketuk kaki tu sehingga keluar air Zam-Zam. Sampailah sekarang ada air Zam-Zam. Yang mak dia Siti Hajar tu, dia berlari 7 kali keliling, maka disyariatkan sa'i. Itulah tempat larian itu, tu cari air. Kemudian seterusnya adalah, dan kesembilannya Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.